Assalamualaikum dan selamat datang kawan-kawan ke rancangan Tech Deep. Hari ini kita ada MacBook M1 dan kita akan tengok cara penggunaan Mac OS untuk sesiapa yang biasa menggunakan Windows. Di sini kita boleh nampak login page. Sama juga macam Windows, ada login page. Jadi sebelum kita login dan tunjuk password saya, apa kata korang tekan like untuk menyatakan support anda untuk Tech Deep. Dan kalau anda telah request video ini dan memang anda nak tahu macam mana Windows berbeza dengan Mac OS, tekanlah like. Kalau anda tertanya-tanya, jauh sangat ke beza Windows dengan Mac OS ni? Jawapannya, tak jauh lah, komputer tu komputer lah. Okey, bila kita tengok desktop ni, sama saja seperti Windows. Cumanya, ikon-ikon dia diletakkan di sebelah kanan. Okey, antara tip yang menarik ialah, okey, anda boleh tak use text. Bila anda tak use text, file-file anda berada macam ini. Tapi bila anda tekan view, use text, semua jenis file yang sama akan diletakkan dalam stack yang sama. Mudah bukan? Wah, hebatnya Mac OS. Okey, dekat Windows dia ada start bar. Dekat Mac OS dia ada menu bar dekat atas ni. Jadi kita ada jam, kita ada apa semua dekat atas. Okey, inilah style dia. Kalau Windows selalunya ada dekat bawah, bukan? Tapi anda boleh juga letak dekat atas, sama saja. Looks dia, okey. Menu dekat atas, lepas tu dia ada sistem macam dekat telefon ni, dia boleh control brightness, dia boleh control sound, dia boleh control wifi di sini. Ini adalah Mac OS Big Sur yang terbaru. Jadi dia punya looks tu macam iPhone sikit, macam iPad sikit. Dan dia boleh search. Jadi banyak feature-feature ni Mac dah buat, lepas tu Windows tiru, seperti Cortana atau Siri. Hey Siri. Okey, jadi Windows pun dah tiru Mac, Mac pun dah tiru Windows. Jadi ini ada quick search, ataupun dekat sini, ataupun tekan saja command spacebar untuk quick search. Okey, untuk quick search app mudah saja. Okey, Mac OS dia ada app-app yang tak ada dekat Windows. Contohnya seperti GarageBand yang datang secara percuma, ataupun Numbers, Keynote, Pages. Ini semua sama juga macam Excel, PowerPoint dengan Word, tapi dapat percuma dengan Apple. Okey, ada juga iMovie untuk edit video. Ada juga Final Cut Pro. Mana Final Cut Pro? Final Cut Pro. Okey. Jadi benda-benda ni semua spesifik untuk Mac OS yang tak ada dekat Windows. Tapi tujuannya lebih kurang sama jugalah. Kalau Final Cut Pro ni, Adobe Premiere ada juga dekat Windows, boleh edit video, atau Vegas. So kalau GarageBand ni pun ada juga app lain yang boleh edit sound. Okey, macam mana kita nak tengok file-file dekat Mac OS? Kalau dekat Windows, kita pergi My Computer. Kalau dekat Mac OS, kita pergi Finder. Itu saja bezanya. Bila kita buka Finder, kita bolehlah tengok file-file kita di sini. Okey. Setelah sedekat lamanya Windows dan Mac OS telah berperang, akhirnya Windows dan Mac OS menjadi lebih kurang sama je. Jadi anda tak perlu risau. Ada beberapa perbezaan yang sedikit saja. Okey, contohnya cara anda nak install beberapa benda. Kalau di Windows, anda bolehkan menggunakan Windows App Store. Okey, itu Windows tiru Mac. Jadi Mac pun dia ada App Store. App Store ni Mac yang start dulu. Anda boleh install app dari sini. Katakan anda nak install Twitter. Anda
kita search saja Twitter, dan ini kita ada Twitter client, TweetDeck, templates for iPhone. Jadi kalau anda nak install benda ni, anda tekan saja install, anda tekan get, dan dia akan install software itu ke dalam komputer anda. Cara lain untuk install software ialah daripada download dari browser. Sama juga macam di Windows. Jadi kita menggunakan Alfred sebagai contoh. Okey. Kita pergi kepada website Alfred. Download Alfred 4. Dia akan tanya, ya ke anda nak memberi Safari download file? Anda cakap okey, boleh, dan file akan terdownload. Okey. Jadi kita open download folder dalam Finder kita. Sekarang kita dah ada Alfred. Okey, saya nak tunjuk cara install yang kedua, iaitu daripada file yang anda download daripada browser. Jadi bila anda download file daripada browser, anda akan mendapat file .dmg. .dmg ni adalah file installer untuk Mac. Kalau di Windows dia .exe. Tapi .dmg ni berbeza sedikit. Bila kita buka file .dmg ni, file .dmg ni akan berfungsi seperti yang kita tengok di sini. Dia akan berfungsi macam disk image, seolah-olah anda masukkan disket ataupun CD di dalam komputer anda. Dan dalam disk ini ada aplikasi ini, dan apa yang anda perlu buat hanyalah dengan memasukkan aplikasi ini ke dalam folder applications. Alfred, masukkan ke dalam application, dan terus kita akan nampak aplikasi ini sudah install di dalam komputer kita. Jadi apa yang anda perlu buat ialah, kalau anda nak buka aplikasi ini, hanya dia akan tanya, ya ke nak buka, sebab anda download dari website entah mana-mana. Anda cakap okey, buka saja, dan anda akan buka aplikasi tersebut. Saya nak tunjukkan macam mana nak uninstall sesuatu aplikasi. Anda right click, tekan, alamak, tak ada uninstall. Jadi mudah saja untuk Mac OS, kita ada tong sampah di sini. Jadi ambil saja aplikasi itu dan buang saja ke dalam tong sampah. Dah, mudah, itu saja. Itu saja yang anda perlu lakukan. Okey, put back. Tetapi kalau anda pengguna advance yang tak nak sistem anda kotor, anda boleh gunakan app ini, iaitu dipanggil App Cleaner. Okey, kalau anda guna App Cleaner ni, anda masukkan Alfred ke dalam App Cleaner, dan dia akan detect file-file yang berkaitan dengan Alfred ini, dan anda boleh remove. Sama juga, dia akan buang file-file tersebut ke dalam tong sampah. Okey, jadi bila dia buang ke dalam tong sampah, anda boleh clearkan semula tong sampah anda. Ingat tak file installer tadi? Dia masih ada di sini. Kalau anda nak buang saja, anda boleh eject, seperti mana anda eject CD. Okey, kemudian .dmg file tadi ni kita dah tak perlukan, dan kita boleh buang saja. Sama ada kita tekan move to bin, kita tarik saja ke dalam tong sampah. Mudah bukan? Bukan! Nak tahu tak? Ia sangat sesuai untuk anda gunakan dengan iPhone dan iPad anda. Okey, antaranya ialah cara untuk connect ke Wi-Fi. Kita tekan saja dan dia auto detect iPhone anda. Dan bila anda klik, dia automatik tanpa anda perlu unlock phone anda, dia boleh automatik sambung saja kepada Wi-Fi telefon anda. Mudah bukan? Okey, satu lagi, anda boleh menerima call dengan phone anda, dan juga boleh membuat call daripada komputer anda dengan menggunakan Mac OS ini. Okey, kita buka Launchpad. Okey, kita boleh buka FaceTime daripada
macOS saya ini. Hai kawan-kawan. Okey. Macam juga saya guna telefon, tapi saya tak perlu guna telefon. Ingat tak sistem Windows Phone dan juga Windows dulu? Konsep yang sama lah. Dia integrasikan, maknanya bila anda dekat laptop anda tu, anda dah tak perlu dah guna phone anda, buka phone anda, cari iPad anda, semuanya anda boleh akses melalui ini. Okey, masa untuk kita tutup komputer sebab inilah penghujung video. Jadi mula-mula kita tekan butang Apple di sebelah kiri atas. Mana boleh tekan skrin? Okey, kita kena gunakan mouse dan tekan ini. Lepas itu tekan saja shut down. Okey, dia akan tanya nak shutdown. Lepas tu bila nak buka file-file yang anda telah gunakan ataupun nak buka fresh, anda boleh pilih ini untuk sambung kerja anda selepas anda buka balik, ataupun anda hanya tekan shutdown. Shutdown lah. Mudah saja bukan? Wah, cepatnya M1 chip ni. Bisa.